Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi bagi menyambung sesi kuliah yang seterusnya, iaitu pembacaan kitab Al-Ibanah wal Ifadah, pada membicarakan tentang hukum hakam berkaitan tentang haid, nifas dan istihadah, yang mana kitab ini asal kitab Arabnya dikarang oleh Dr. Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Qadir As-Sagaf Al-Hadrami. Kemudian diterjemahkan oleh yang berbahagia Al-Ustaz Zulkifli bin Zakaria. Jadi insya-Allah kita akan terus membicarakan tentang pertama, muqaddimah bagi pengarang kitab. Sebagai memberi penghormatan kepada pengarang kitab yang asal ni, kita bacakan muqaddimah beliau. Jadi daripada situ kita tahu kenapa beliau mengarang kitab ni, dan dari mana-mana tempat ambilan kitab yang dia karang ni, kemudian apa topik-topik ataupun apa bahagian-bahagian yang dia nak terangkan. Maka itu di antara sebahagian daripada yang ada pada muqaddimah kebanyakan daripada pengarang kitab. Okey, baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kefahaman dan juga membukakan kepada kita jalan-jalan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadikan karangan para ulama ini sebagai panduan dalam kehidupan kita untuk mencari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Jadi pengarang kitab kita ni pada muqaddimahnya seperti mana karangan kitab-kitab para ulama membuka kitabnya ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, sebagai mengambil tabarruk dengan kemuliaan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dimulakan kitab ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabatnya. Yang ini tak perlulah untuk kita syarahkan, kerana banyak dah daripada para ulama kita dan asatizah kita yang mensyarahkan berkenaan dengan muqaddimah bagi kitab, iaitu berkaitan dengan bismillah, pujian dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya, menggabungkan tiga perkara ini dalam awal kitab bertujuan untuk mengambil keberkatan, iaitu meletakkan nama Allah dan memuji kepada Allah serta berselawat ke atas Rasulullah. Ini sebahagian daripada uslub ataupun kaedah penulisan para ulama. Mereka takkan tinggalkan tiga perkara ni, kerana pada tiga perkara ini memiliki keberkatan yang sangat besar. Okey, baik. Amma ba'du, kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada mengucapkan bismillah ataupun menulis kalimah bismillah, dan kemudian daripada memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian daripada mengucapkan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata kemudian daripada tu dia mendatangkan dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maksudnya, menuntut ilmu wajib ke atas setiap muslim. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut memberi faedah wajib mempelajari ilmu. Dalam hadis yang kita baca ni, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kata pengarang kitab ni dalam hadis tersebut memberi faedah bahawa wajib mempelajari akan ilmu. Jadi al-ilmu yang dimaksudkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah al-ilmun nafi'.
ataupun al-ilmu din, al-ilmu din, ilmu yang berkaitan dengan urusan agama. Itulah ilmu yang dituntut kita belajar di atas tuntutan fardu ain. Kerana ada sebahagian daripada ilmu dituntut belajar juga, tetapi dituntut atas jalan fardu kifayah. Adapun ilmu yang dituntut di atas kita untuk belajar di atas tuntutan fardu ain ini ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki dan perempuan, iaitu ilmu yang berkaitan dengan agama. Jadi ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan ibadah harian, iaitu ilmu fiqh, dan ilmu yang berkaitan dengan urusan hati kita yang dinisbahkan kepada ilmu ihsan ataupun ilmu tasawuf. Dalam hadis tersebut memberi faedah wajib mempelajari ilmu, wajib fardu ain. Kalau tak belajar hukumnya berdosa. Bila kata wajib fardu ain ni perkara yang dituntut atas tiap-tiap seorang. Tak dapat tidak, tiap-tiap seorang yang mukallaf maka wajib mempelajari ilmu agama. Dan di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap wanita, dan ilmu yang wajib dipelajari, yakni wajib fardu ain, dipelajari oleh setiap wanita yang mukallaf. Setiap wanita yang mukallaf ialah apa yang diperlukannya daripada hukum hakam haid, nifas dan istihadah. Ada orang perempuan wajib fardu ain dia mengetahui dan mempelajari akan tiap-tiap perkara yang berkaitan dengan hukum hakam darah yang keluar daripada perempuan. Dia ada 3 perkara yang disebut di sini, iaitu perkara yang berkaitan tentang haid, nifas dan istihadah. Jadi apabila sampai kepada umur mukallaf ataupun umur baligh, padahal sebelum daripada tu lagi dituntut untuk belajar. Supaya apa? Supaya apabila berlakunya sampai umur, yakni baligh bagi seorang perempuan, di antara tanda yang paling awal iaitu keluar darah, yakni darah haid. Jadi sebelum berlakunya perkara tersebut, wajib atas tiap-tiap perempuan itu belajar. Kerana itu wajib atas setiap wali mengajarkan kepada anak-anak perempuannya berkaitan tentang hukum hakam darah yang keluar daripada kemaluannya, yakni kemaluan bagi perempuan, supaya dia tahu bagaimana nak menguruskan keadaan darah tersebut apabila keluar. Jadi kalau tak tahu, hukumnya apa? Berdosa. Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Kalau ibu bapanya meninggalkan tanggungjawab mengajar, apa hukumnya? Berdosa juga. Kenapa? Meninggalkan kewajipan mengajar kepada anak-anak perkara yang berkaitan hal yang fardu ain, yakni mesti dipelajari dan mesti difahami untuk diamalkan. Bagaimana pula lelaki? Jika dia seorang lelaki yang tidak memiliki isteri, maka belajar bab berkaitan dengan haid hukumnya fardu kifayah. Tetapi jika dia beristeri, dan isterinya tidak tahu hukum hakam berkaitan tentang darah haid, maka ketika itu wajib fardu ain atas suami belajar berkenaan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perjalanan darah bagi perempuan. Sebab tu pengarang kitab ni dia kata, jika suaminya, yakni suami seorang perempuan yang mengetahui, suaminya tahu, ia wajib mengajar isterinya. Mana suami ni wajib mengajar isterinya. Tetapi jika sebaliknya, yakni jika dia tak pandai, dia tak tahu, dia sendiri tak kenal, dia tak pandai, tak tahu, tak kenal tentang hukum hakam berkaitan dengan darah, maka perempuan itu boleh keluar untuk bertanyakan para ulama. Maknanya perempuan ni dia boleh keluar daripada rumahnya untuk belajar, bertanya kepada orang yang tahu. Malah ia wajib keluar. Tu kalau tak keluar, hukumnya berdosa pula ketika tu. Wajib keluar. Dan haram ke atas suami menghalangnya, kecuali jika suami keluar bertanya sendiri dan memberikan jawapannya kepada isterinya. Isteri tak pandai,
Kemudian suami ni pula dia tak boleh menghalang. Kalau menghalang hukumnya apa? Berdosa atas suami tersebut. Ataupun suaminya tak bagi isteri keluar, tapi suaminya yang pergi belajar. Suaminya yang keluar daripada rumah, dia yang pergi belajar dengan ulama, kemudian bertanya sedikit ataupun bertanya keseluruhan tentang bab haid dan sebagainya. Balik dia pula mengajar kepada isterinya. Ni tak apa kalau isterinya tak keluar. Dia yang tak boleh apa? Suami isteri tak ke mana-mana dalam keadaan dua-dua tak tahu tentang urusan darah yang berlaku kepada orang perempuan. Dan tu memada tak kalau kita sekadar ikut-ikut saja? Tak memada. Tak memada. Maknanya memang kena cerak. Maksudnya memang kena pasti, kena tahu perjalanan darah yang keluar daripada kemaluannya. Jangan main teka-teka saja. Main teka-teka. Dah ni darah apa? Tak tahu. Orang perempuan biasa keluar darah, dia cuti tak sembahyang dan sebagainya. Dah berapa hari tak sembahyang? Dekat sebulan lebih dah tak sembahyang. Kenapa? Sebab darah keluar. Tu mana orang main teka-teka je. Dia tak tahu hukum hakam darahnya. Ni tak boleh. Keadaan macam ni tak boleh. Sebab tu atas anak tu sebelum berlaku kepada dia masalah darah ni, iaitu sebelum berlaku keluar darah ketika umurnya cukup untuk berkemungkinan keluar darah, kita kena bagi tahu kepada dia. Okey, awak ni dah sampai satu peringkat berkemungkinan keluar darah. Jadi kalau darah yang keluar pada peringkat usia macam ni, kemudian darah tu berpanjangan sampai kepada 24 jam, itu tanda awak sudah cukup umur. Kemudian kalau darah tu nanti dia tak berhenti sampai kepada 15 hari 15 malam, tu kena tahu bahawa tu ada masalah tu. Tu bukan lagi darah haid dan bukan lagi darah haid, tu mungkin berlaku darah istihadah dan sebagainya. Jadi kena bagi tahu pada anak tersebut. Okey, kena bagi tahu tentang darah tersebut. Jangan nanti kita ada anak, umpama contoh anak kita umur 7 tahun. Kemudian dia kata, "Mak, keluar darah." Anak aku cukup umur dah. 7 tahun cukup umur dah. Buat kenduri dan sebagainya. Kenapa? Anak dewasa dah. Belum lagi. 7 tahun tu belum sampai umur kepada peringkat kemungkinan untuk berlaku haid. Sebab tu kita kena tahu. Sebab tu wajib tahu. Diri sendiri tu wajib tahu. Dan orang yang di sekitarnya itu menjadi wajib apabila seorang perempuan tu tak tahu tentang urusan ataupun hukum hakam darah yang keluar daripada kemaluannya. Suami kena tahulah tu. Sebab suami ni penting. Kenapa penting? Sebab ia berkaitan dengan hukum hakam bersetubuh dengan isteri. Hukum jima, hukum cerai dan sebagainya ada dikaitkan dengan darah yang keluar daripada perempuan. Okey. Mempelajari hukum hakam ini dianggap memahami perkara yang menjadi salah satu tanda Allah Ta'ala. Mempelajari hukum hakam ini, iaitu mempelajari hukum hakam haid ni, dianggap sebagai memahami perkara yang menjadi salah satu tanda Allah Ta'ala menginginkan kebaikan terhadap hamba-Nya. Bila kita belajar tentang hukum hakam ni, kita belajar tentang satu-satu hukum hakam, bukan tertentu hanya kepada belajar bab haid sajalah. Tapi di sini dikhususkan kita belajar tentang haid. Jadi mempelajari tentang hukum hakam haid ni ataupun nifas dan istihadah, dia memberi maksud kepada kita memahami tentang salah satu daripada tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada hamba-Nya. Kita duduk belajar ni, saya nak cerita macam ni. Kita duduk belajar ni, dia menunjukkan kepada kita tanda-tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita. Ni. Kita belajar ni, belajar bab sembahyang, belajar bab puasa, ni belajar bab darah, belajar bab zakat ni. Kita belajar tentang hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia menunjukkan bahawa tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya apa? Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki nak beri kebaikan padanya, nescaya akan diberikan kefahaman agama padanya. Jadi tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada hamba. Umpama contohnya Allah Ta'ala nak berikan ganjaran pahala, Allah Ta'ala nak berikan nikmat iman,
Allah Ta'ala nak berikan nikmat apa kita kata syurga dan balasannya di akhirat kelak, maka di antara tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan itu ialah Allah Ta'ala beri kepada hamba tersebut kefahaman bagaimana nak menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nak menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mafhum mukhalafah daripada hadis ini, jadi makna sebalik daripada hadis ni, mereka di kalangan hamba yang Allah Ta'ala tak nak ataupun tak embuh beri kebaikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup jalan kepadanya daripada memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je tandanya. Kalau kita lihat Allah Ta'ala beri kita ni Allah Ta'ala beri kita kesenangan dunia, Allah Ta'ala beri kepada kita kedudukan dunia, Allah Ta'ala beri kita kemasyhuran, Allah Ta'ala beri kepada kita kesenangan dan berbagai-bagai kemewahan, tetapi Allah Ta'ala tak beri kita kefahaman bagaimana nak melaksanakan agama, sehingga kita tak tahu tentang sembahyang, kita tak tahu tentang puasa, kita tak tahu tentang urusan darah yang berlaku kepada seorang perempuan ini, maka itu bukan tanda kebaikan. Kenapa? Tanda kebaikan iaitu Allah Ta'ala beri hambanya ini faham bagaimana nak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tu kelihatan zahirnya orang yang susah, walaupun kelihatan zahirnya orang yang fakir, walaupun kelihatan zahirnya orang yang tak berkedudukan, tetapi ketika dia tahu bagaimana nak menyempurnakan agama Allah Ta'ala, itu tanda Allah nak beri kebaikan kepada dia. Okey, jadi hadis yang kita baca ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ilmu, yakni kitab yang membicarakan tentang ilmu. Oleh kerana saya ingin mengambil saham, kata pengarang kitab ni, oleh kerana saya ingin mengambil saham dalam perkongsian menyebarkan ilmu dan menyampaikan dakwah, maka saya menyiapkan pelajaran fiqh yang berkaitan dengan hukum hakam haid, nifas dan istihadah. Dia kata dia nak tumpang ambil kebaikan. Nak tumpang ambil kebaikan, maka dia pun buatlah satu kitab. Dia susun kitab yang berkaitan dengan pelajaran fiqh berkenaan tentang hukum hakam haid, nifas dan istihadah. Dia nak ambil fadilat dan kelebihan daripada ilmu dan menyampaikan dakwah tu, maka dia buat kitab ni. Dengan mengarang kitab, maka dapatlah dia sebarkan ilmu dan dapatlah dia menyampaikan dakwah. Saya telah mengumpulkan persoalan-persoalan di dalam risalah ini yang diambil daripada kitab-kitab ulama Syafi'iyah ridwanullahi alaihim, dan kebanyakannya diambil daripada risalah Syekhuna Al-Alamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Jadi dalam kitab ni dia hanya membincangkan permasalahan hukum hakam haid, nifas dan istihadah yang diambil dari perbahasan mazhab Syafi'i. Walaupun ada diambil serba sedikit daripada mazhab yang lain sebagai untuk perbandingan, tetapi perbahasan utamanya adalah perbahasan yang berputar ataupun sekitar daripada perbincangan mazhab dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana inilah mazhab yang kita berpegang di Nusantara ini, dan kebanyakan daripada negara-negara Islam di dunia ini, kebanyakan daripada mereka berpegang kepada mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada sebilangan yang lain berpegang dengan mazhab Al-Imam Hambali, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya, itu tak nafikan kelebihan mazhab-mazhab yang lain. Cuma dalam kitab ni dia memang membicarakan dan fokusnya kepada mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana kebanyakan daripada nukilan dalam kitab ni diambil daripada risalah gurunya sendiri, iaitu Al-Alamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Semoga Allah Ta'ala memeliharanya dan memberi kebaikan dan kesihatan kepadanya, yakni kepada gurunya, yakni Syekhuna Al-Alamah Muhammad bin Ali Al-Khatib,
yang telah membuka pintu kesulitan dalam persoalan-persoalan haid. Sebab masalah haid, nifas dan istihadah ni memang salah satu daripada cabangan ilmu yang sangat susah dan sangat sukar. Sehingga banyak ikhtilaf ataupun perselisihan ulama dalam membincangkan perkara yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Boleh jadi dengan sebab sukarnya dan banyaknya persoalan serta kesulitan untuk memahami, ramai daripada kalangan perempuan yang meninggalkan belajar bab ni. Jadi walaupun sukar, walaupun susah, walaupun sulit, tapi inilah perkara yang wajib untuk kita fahami. Jadi ulama kita dah bantu dah. Dia dah tolong kita dah. Dengan merengkaskan, dengan berbagai-bagai ringkasan kitab daripada kitab-kitab yang mu'tabar, daripada dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipermudahkan kepada kitab yang ringkas. Daripada kitab bahasa Arab diterjemahkan pula kepada dalam bahasa Rumi kita, bahasa Melayu kita. Tujuannya untuk apa? Memberi kefahaman kepada umat untuk menyempurnakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak reti juga, ini bukan salah sesiapa tetapi salah diri kita sendiri. Sebab tu patutlah nanti mereka yang meninggalkan belajar tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila mereka tak mampu nak menjawab persoalan tersebut, maka mereka akan menanggung segala azab yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak beralasan lagi dah. Kenapa? Pertama, dah diutuskan Rasul. Kemudian diutuskan para sahabat sebagai penyambung risalahnya Rasul. Kemudian diutuskan pula para ulama daripada tabi'in, tabi'in. Kemudian salafun salihin. Kemudian disambung pula ulama daripada zaman salaf. Disambung pula ulama zaman khalaf. Kemudian disambung lagi dengan para ulama kepada ulama. Sampailah kepada kita hari ini membawa ajaran yang sama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama daripada masa ke semasa, mereka tu berusaha untuk memudahkan kita ni memahami akan apa jua perkara yang berkaitan dengan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal kita je nak ataupun tak nak. Sebab tu buang kesombongan. Dua golongan saja yang tidak akan dapat ilmu. Yang pertama, orang yang ada sifat malu, dan yang kedua, orang yang sombong. Mutakabbir dan mustahi. Ini dua golongan yang takkan dapat ilmu. Orang yang sombong dan juga orang yang ada sifat malu. Lagi terutama dalam bab darah ni kalau kita lihat. Setengah daripada orang yang sifat sombong, dia kata, aku orang perempuan, aku lebih tahu lah. Mana orang lelaki tahu? Ni pandai-pandai orang lelaki nak mengajar dan sebagainya. Kita orang perempuan, kita lebih pandai lah. Tu sombong dia. Yang kedua apa? Malu. Malu sebab apa? Aku dah berumur ni. Nak belajar ni, Allah, nanti orang kata, takkanlah dua tua macam ni tak pandai lagi tentang dari. Malu lah, tak nak belajar. Maka kekallah dalam kejahilan. Kerana kena buang dua sifat ni. Kena buang dua sifat ni, maka mudah kita akan mendapat ilmu. Baik. Kemudian dia kata lagi, risalah ini telah dibahagikan kepada 8 bab. Dalam risalah yang ringkas ni, dia panggil risalah. Ini sifat tawaduknya para ulama. Kalau nak diikutkan, ini bukan risalah dah ni. Kerana risalah ni ibarat daripada beberapa helaian kertas sahaja. Ini boleh dikategorikan sebagai kitab, tetapi atas jalan tawaduk, dia mengatakan ini hanyalah risalah saja. Hanya beberapa helai daripada kertas saja. Tapi sebenarnya tidak. Ini merupakan satu kitab. Risalah ini telah dibahagikan kepada 8 bab. Dalam kitab ni ada 8 bab perbahasannya. Yang pertama, bab 1, pengenalan ringkas darah-darah yang keluar melalui faraj. Dia akan beritahu tentang darah yang keluar daripada kemaluan seorang perempuan. Ada berapa jenis, apa definisinya dan apa hukumnya. Bab yang kedua, bab pada membicarakan tentang umur haid, yakni umur awal kedatangan haid, tempoh haid, warna haid dan sifat-sifat bagi haid. Ini perkara yang wajib kita ketahui. Ini dipanggil perkara-perkara asas yang menjadi kita kata ni, walaupun asas tapi dia menjadi teras kefahaman kita untuk membincangkan tentang bab haid dan seterusnya. Kalau tentang tempohnya tak tahu, warnanya tak tahu, sifatnya tak tahu, sampai khatam kitab pun kita tak akan jadi orang yang tahu. Sebab tu pada bab yang awal ni, yang ni kita kena kuasai dulu nanti. Bab yang ketiga, pada membicarakan tentang suci daripada haid dan nifas.
Suci daripada haid dan nifas. Dia ada beberapa keadaan suci. Suci haid dengan haid, kemudian suci haid dan nifas, kemudian suci nifas dan haid, kemudian nifas dan nifas. Dia ada 4 keadaan suci yang kita kena tahu. Tempoh suci tu, tempoh haid suku, tempoh suci pun kena tahu. Sebab apa, inilah yang jadi penentuan kita, sama ada kita akan menjadi kita berkemungkinan untuk jadi haid ataupun tidak. Baru-baru ni ada orang yang bertanya berkenaan tentang masalah haidnya. Dia kata dia kedatangan haid. Maksudnya tempoh suci dia, tempoh haidnya berhenti dengan waktu darah yang keluar tu tak cukup 15 hari. Dia kata baru 13 hari daripada tempoh akhir dia suci. Kemudian dia tanya, kalau lagi 2 hari ni, darah ni lagi 2 hari ataupun 3 hari darah yang berterusan, kemudian nak hukum darah apa tu? Maknanya kalau cukup 15 hari tempoh sekurang-kurang suci, maka dihukumkan dia sebagai perempuan yang kedatangan haid kalau datang darah pada hari yang ke-16. Kemudian dia pun bertanya lagi, tapi saya dapat tahu, dia kata kawan saya bagi tahu, ada doktor di hospital kata dia ada kaedah yang lain nak tentukan darah haid ni. Macam mana? Dia suruh kira daripada hari yang pertama keluar darah sampai cukup 21 hari. Kalau keluar darah, maka darah tu dihukumkan sebagai darah haid. Dia kata gitu. Jadi doktor bagi tahu, dia kata. Doktor bagi tahu. Doktor bagi tahu kaedah kedua, dia kata yang 15 hari tu betul lah. 15 hari sekurang-kurang suci tu betul lah. Dia kata ada satu kaedah lagi. Mana kaedahnya? Kalau nak kira haid yang seterusnya, dia suruh ambil daripada hari yang pertama sampai kepada hari yang seterusnya. Kalau cukup 21 hari darah keluar, itu darah haid. Saya kata itu tak betul. Saya tak jumpa lagi dalam mana-mana kitab ni. Kenapa saya buat contoh? Katakanlah perempuan tu dia kedatangan haid 15 hari. Dia kedatangan haid 15 hari. Kemudian 6 hari selepas tu, yakni hari yang ke-21 sejak daripada awal dia keluar haid, keluar darah. Darah tu darah apa? Kalau ikut kaedah doktor tu, darah tu darah haid lah. Betul tak? Dia kata tak betul. Dah tak betul lah. Sebab tu ulama' dia tetap dah nak tentukan haid yang kedua, maksudnya haid yang seterusnya mesti kena suci 15 hari. Sekurang-kurang suci 15 hari daripada haid yang pertama. Jadi orang perempuan ni dia keadaan berkemungkinan haid tu dia boleh berlaku 2 keadaan. Yang pertama, ketika umurnya menghampiri kepada umur 9 tahun. Yang ni 16 hari sebelum sampai umur 9 tahun ataupun 9 tahun yang lebih. Umpama contoh perempuan yang baru kedatangan haid, dia keluar darah ketika umurnya 9 tahun 4 bulan. Maka darah yang pertama kali dilihat tu, tu darah kemungkinan haid bagi dia. Tu keadaan yang pertama. Okey. Keadaan kedua pula, perempuan yang berkemungkinan haid iaitu perempuan yang setelah melalui tempoh suci sekurang-kurangnya 15 hari. Contohnya, dia berhenti darah pada 1 hari bulan. Haid ni yang lepas, 1 hari bulan dia berhenti. Kemudian pada 16 hari bulan keluar darah. Maka darah pada 16 hari bulan ni, darah kemungkinan haid bagi dia. Itu kaedah pengiraan dia. Okay? Jadi kalau kata tempoh 21 hari daripada tempoh haid yang keluar hari pertama tu, dia menyalahi kaedah lah. Tapi tak tahulah kalau dia jumpa mana-mana kaedah lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i itulah ketetapannya. Sebab tu kena tahu. Kita kena tahu tempoh suci itu sebagai supaya dapat membezakan di antara haid, darah yang rosak ataupun istihadah ataupun haid yang seterusnya. Okey, baik. Bab yang keempat dalam kitab ni dia akan membicarakan tentang ta'rif nifas. Ta'rif nifas, tempohnya dan hukum hakam yang berkaitan dengan nifas. Bab yang kelima dia akan membincangkan tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Ini perkara yang tak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid dan nifas. Dan bab yang keenam, perempuan mustahadah dan perkara yang wajib dilakukan ketika istihadah. Perempuan yang mustahadah, ini perempuan yang keluar darah bukan pada waktu haid dan juga bukan pada waktu nifas. Okey. Bab yang ketujuh, perempuan mustahadah dalam haid. Perempuan yang berlaku istihadah dalam haid. Dia ada 7 pembahagian yang nanti akan diterangkan. Dan bab yang ke-8, inilah salah satu bab yang mana diperincikan dalam kitab ni yang kebanyakan kitab tak terangkan, iaitu bab yang berkaitan tentang istihadah dalam nifas. Banyak orang bincangkan mustahadah dalam haid, yang istihadah berlaku dalam haid, tapi istihadah dalam nifas ni kurang orang bincangkan.
Kurang ulama buat keluar kitab membincangkan tentang istihadah dalam haid, istihadah dalam nifas. Tapi dalam kitab ni insya-Allah dia akan ada terangkan 7 pembahagian yang berlaku ataupun 7 perkara yang berlaku kepada perempuan yang nifas kemudian dia kedatangan istihadah. Okey, baik. Habis 8 bab nanti dia akan terangkan. Jadi insya-Allah lah kalau kita boleh diberikan waktu, kesempatan dan sebagainya, sikit-sikit kita baca sampai khatam lah insya-Allah. Mohon istiqamah lah kepada orang yang mengajar ni. Istiqamah pada orang yang mengajar dan orang yang nak belajar. Kemudian dia kata, aku memohon kepada Allah Ta'ala supaya menjadikan usaha ini ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan aku mengharapkan sesiapa yang melihat terdapat kesalahan di dalam risalah ini supaya memberitahu kepadaku, yakni kepada pengarang. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan sebaik-baik balasan kepadanya, yakni kepada orang yang melihat akan ada kesilapan yang dalam kitab ni. Sebab tu itulah di antara kaedah yang diajar oleh para ulama, yakni kita menutup keaiban, terutama keaiban para ulama sendiri. Kalau kita ni nampak ada kekurangan, ada kesilapan dalam kitabnya itu, kita rujuklah. Kalau kepada ulama tu masih hidup, maka kita rujuk kepada ulama yang mengarang kitab tersebut. Kalau ulama tu telah meninggal, maka kita buat muzakarah, keluarkanlah penjelasan yang boleh memperbetulkan semula. Bukan kita menyalah, bukan kita menuduh, bahkan kita mencaci dan menghina dia. Itu bukan cara yang betul. Sebagai penuntut ilmu, andainya terdapat kesilapan dan kesalahan dalam kitab yang dia baca, maka tanggunglah ataupun carilah kaedah yang lain dapat kita perbetulkan. Kalau boleh sampai untuk tegurkan, kita tegurkan. Begitu juga kepada jika kita melihat orang yang mengajar, dia ada melakukan kesalahan dan dia ada melakukan kesalahan sewaktu menyampaikan, maka kita merujuk kepada dia lah. Bertanya terus kepada dia, bagaimana huraian awak begini-begini tadi, saya rasa ada kesilapan. Maka kita boleh berbincang, boleh bermuzakarah untuk kita memperbetulkan semula. Okey. Sekarang sampailah masa untuk memulakan permasalahan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan, yang segala permasalahan yang 8 bab tu, dia nak mula membicarakan. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Okey, mana kita akan bincang ni disertakan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian dia menutup dengan meletakkan namanya Al-Sayyid Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Sagaf. Dia mudah-mudahan insya-Allah kita dapat mulakan pengajian kitab ni pada bab yang seterusnya pada malam esok insya-Allah. Kemudian kalau kita ada kelapangan waktu yang lain, kita tengoklah. Cuma atas persetujuan daripada semua yang mendengar, bab apa kita kata nak ngaji bab haid dan nifas ni sesuai petang atau malam, atau pakat bincang. Kalau rasa setuju malam, kalau rasa nak petang, kita tukar kepada petang, ikut kesesuaian. Bab haid ni dia perlukan penelitian. Kalau malam ni kadang kita ngantuk dan sebagainya. Itu atas masing-masing. Kita bersedia menerima apa kita kata ni, orang yang melihat sidang pendengar kita, mana waktu yang bersesuaian, boleh letak cadangkan siang ataupun malam. Jadi insya-Allah kita akan atur semula jadual ni. Okey, habis ini dulu, insya-Allah kita akan sambung pada malam esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.